Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung siri kedua bab 4 bahagian-bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Sebelum ini cikgu dah menerangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan struktur organisasi dan juga carta organisasi. Okey, tentang carta organisasi, okey, ini adalah contoh carta organisasi, maknanya dari segi strukturnya dalam sesebuah organisasi tu ada ketua eksekutif, ada 3 orang pengurus, yang terdiri daripada pemasaran, pengeluaran dan keuangan, dan ada penyelia. Di bawah pengurus ada penyelia. Okey, ini adalah contoh carta organisasi. Okey. Apakah yang digambarkan oleh carta organisasi ni? Jadi carta organisasi menggambarkan beberapa aspek ataupun perkara penting seperti satu berlaku pembahagian kerja. Pembahagian kerja ni maksudnya pengagihan tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh seseorang di dalam sesebuah organisasi itu. Jadi pembahagian kerja ni adalah berdasarkan apakah bahagian yang mereka perlu bertanggungjawab. Pembahagian kerja di sini contohnya di dalam organisasi ini orang yang masuk contohnya kat sini pengurus A, pengurus B, pengurus C. Jadi berlaku pembahagian kerja di mana pengurus A dia pembahagian kerjanya adalah maknanya di bahagian ini berkaitan dengan pemasaran. Maknanya segala perkara kerja-kerja yang berkaitan dengan pemasaran akan dilakukan oleh pengurus A. Okey, yang B ni pula, pengurus B, maknanya dia akan fokus kepada bahagian pengeluaran. Dan pengurus C akan fokus kepada bahagian keuangan. Jadi dekat situ berlaku pembahagian kerja mengikut carta yang diberikan. Okey, seterusnya berlaku hubungan menunjukkan hubungan antara ketua dengan pekerja. Di mana hubungan antara ketua dengan pekerja ini menunjukkan bahawa ketua mempunyai kuasa mengarah kepada pekerja di bawahnya. Dan pekerja pula perlu melaksanakan tugasan seperti yang diarahkan oleh ketua dan laporan perlu dibuat kepada ketua. Okey, yang ini maknanya yang dimaksudkan tadi maknanya ada hubungan antara ketua dengan pekerja. Okey, jadi ini adalah hubungan, menunjukkan hubungan ketua dengan pekerja. Jadi ketuanya di sini adalah ketua eksekutif, di mana semua yang dalam ni perlu mengikut arahan ketua eksekutif. Apa sahaja arahan yang diberi, maknanya perlu dipatuhi oleh semua peringkat yang di bawah ni. Okey, tetapi bagi pengurus penyelia jualan, maknanya ketuanya ialah pengurus pemasaran. Ni juga perlu patuh kepada ketua eksekutif. Jadi maknanya yang ini menunjukkan pengurus ini adalah jawatannya lebih besar daripada penyelia jualan. Maknanya dia mengetuai bahagian kerja pemasaran di sini. Begitu juga dengan pengurus pengeluaran. Maknanya di bawahnya ada penyelia kilang. Penyelia kilang ini perlu melaksanakan tugas yang diberikan oleh pengurus pengeluaran. Begitu juga dengan penyelia akaun perlu patuh kepada arahan pengurus keuangan. Okey, yang ketiga, carta organisasi itu menggambarkan jenis tugas. Jenis tugas ni ialah yang dijalankan, apakah yang dilaksanakan oleh pekerja berkaitan dengan tugas dan juga
tanggungjawab yang diberikan oleh ketua. Tugas dan tanggungjawab yang dijalankan juga bergantung pada jawatan yang disandang dalam carta organisasi. Maknanya dekat sini kita tahulah apa jawatan ni pengurus pemasaran. Dia tahulah apa tugas dia sebagai pengurus pemasaran. Ada kerja-kerja yang mesti dilaksanakan oleh pengurus pemasaran. Okey, ini pula sebagai penyelia jualan, maknanya okey, dia perlu tahu apa tugasnya sebagai penyelia jualan. Jadi kalau kita masuk dalam kerja di organisasi ini, maknanya kalau kita jadi penyelia kilang, okey, kita tahu apa kerja kita, apa tugas kita sebagai penyelia akaun. Okey. Kat sini kata lagi, okey, kamu baru masuk kerja, kamu jadi penyelia akaun. Jadi bila kamu masuk sebagai penyelia akaun, kamu dah boleh dapat gambaran apakah tugas kamu sebagai penyelia akaun. Okey, dan yang seterusnya, yang akhir sekali, maknanya carta organisasi ini menggambarkan hierarki pengurusan. Di mana hierarki pengurusan, dia ada pengurusan atasan, pertengahan dan juga pengurusan bawahan. Jadi pengurusan ini dia bertanggungjawab. Kalau atasan, dia bertanggungjawab pada keseluruhan organisasi. Kalau pengurusan pertengahan, maknanya mereka bertanggungjawab kepada unit masing-masing. Okey, contohnya macam ni. Okey, carta ni maknanya ketua eksekutif ni dia bertanggungjawab mengawal keseluruhan organisasi tersebut. Okey, tapi yang pengurusan pertengahan ini maknanya mereka bertanggungjawab pada bahagian ataupun unit masing-masing sahaja. Maknanya pengurus pemasaran ini dia takkan bertanggungjawab terhadap bahagian pengeluaran ataupun keuangan. Maknanya dia hanya menjaga tugasnya ataupun tanggungjawabnya dalam pemasaran. Hierarki tu maksudnya ada susun tingkatnya. Okey, ni adalah susun tingkatnya. Atas ni ketua eksekutif, bawah dia ada pengurus, lepas tu bawah pengurus ada penyelia. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hierarki. Okey, jadi ada 4 perkara yang ditunjukkan oleh carta organisasi. Yang pertama tadi pembahagian kerja, yang kedua ada hubungan antara ketua dengan pekerja, lepas tu jenis tugas dan juga hierarki pengurusan. Okey, yang seterusnya, tajuk seterusnya ialah tujuan setiap bahagian fungsian. Apakah tujuan bahagian fungsian ini? Kenapa kita nak bahagi-bahagikan kerja? Okey, jadi sebenarnya bila berlaku pembahagian kerja, yang pertama sekali, maknanya dapat menumpukan pada tugas yang tertentu sahaja. Pada satu bidang kerja sahaja. Jadi di sini berlaku pengkhususan kerja. Contohnya tadi, kalau kita kerja di bahagian pemasaran, kita akan buat kerja pemasaran saja. Kalau kita kerja di bahagian pengeluaran, kita akan buat kerja di bahagian pengeluaran saja. Jadi bila kita menumpukan kepada satu kerja sahaja, kita buat kerja tu berulang-ulang kali, maknanya ini dapat meningkatkan kemahiran kita dalam melakukan kerja. Maknanya kalau kerja pemasaran tu memang dah hari-hari kita buat. Jadi memang kita mahir dengan kerja tersebut. Okey, jadi okey, itu tujuan yang kedua. Yang pertama tadi dapat tumpu kepada satu kerja saja. Yang kedua, kesannya tadi bila tumpu pada satu kerja, kita dapat meningkatkan kemahiran. Sebab apa kita mahir? Sebab kita melakukan kerja yang sama saja. Okey, yang ketiga, mudah melatih pekerja baru kerana dia hanya membuat satu kerja yang sama. Jadi tak perlu buang masa melatih pekerja dalam jangka masa yang lama. Jadi mudah saja nak melatih pekerja sebab dia hanya menumpukan kepada kerja yang sama saja. Dan akhir sekali dapat mengurangkan kos. Mengurangkan kos ni maknanya
pekerja kita okey mahir ya, lepas tu maknanya dia lebih cekap dalam membuat kerja. Okey, lepas tu okey, kalau kita ambil pekerja baru pula, kita tak perlu latih dia dalam jangka masa yang lama. Jadi kos latihan juga dapat dijimatkan. Jadi okey, yang last sekali ialah dapat mengurangkan masalah pengurusan kerana wujudnya sistem perkongsian sumber. Kerana walaupun berlaku pembahagian kerja, tapi ada sumber-sumber yang boleh dikongsi bersama. Jadi ini antara tujuan bahagian fungsian. Jadi untuk video kali ini hanya itu sahaja yang perlu kamu faham. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada video yang akan datang.